Okey, seterusnya kita akan menjemput saudara Yusri, bekas pengerusi JAWUS, untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan isu wilayah tanah adat dan juga apa yang sedang berlaku ketika pandemik COVID. Ya, saudara Yusri, dipersilakan. Ni. Okey. Boleh dengar. Ya, ya. Selamat petang semua. Terima kasih kepada saudara Suris sebagai penyelaras webinar kita pada petang ini. Selamat datang juga kepada semua ahli finalis kita pada petang inilah. Kita ada tajuk yang sudah ditetapkan, namun begitu saya ingin meletakkan tajuk saya sendiri lah, seperti rakan-rakan kita yang lain tadi. Iaitu seperti yang kita selalu dengar, iaitu tanah itu adalah nadi kepada kehidupan orang asli ataupun orang asal di Malaysia. Kenapa kita selalu sebut tanah itu adalah nadi kepada orang asli ataupun orang asal? Saya ingin menceritakan di sinilah ya. Mungkin ada rakan-rakan kita yang baru ikuti program kita, belum mendengar penjelasan ataupun ini adalah merupakan suara ya ataupun apa yang orang asli tahu. Saya bercakap bukan berdasarkan bukan orang asli. Saya adalah orang asli. Yang ini adalah pandangan saya sebagai orang asli. Apa kita sebut tanah itu adalah nadi kepada kehidupan? Sebab di sana adanya ekonomi kita. Contohnya orang asli masuk ke hutan, cari rotan, cari dama dan sebagainya. Selepas itu yang kedua adalah tanah ataupun hutan itu juga adalah hospital. Ya, hospital orang asli daripada dulu lagi. Iaitu mereka mengamalkan ubat-ubatan tradisi. Ya. Kita nak bersawai ke apa dan sebagainya, semua memerlukan hutan dan tanah. Semua ada di sana ya. Dan ketiga adalah hutan juga, di dalam hutan sana juga terdapatnya sungai. Sungai yang sangat penting bagi bukan saja kepada orang asli tetapi semua masyarakat yang ada di Malaysia. Dan kami saya meletakkannya sebagai JBA dululah daripada moyang kita dulu di sana. Sebab itu bila kita letak dam dan kita buat saluran ke kampung-kampung, kita dapat air yang percuma. Ya, kita tak perlu bayar lagi. Mungkin kalau perlu bayar pun kita nak nak maintainkan dia. Ya, kita bayar untuk maintainkan dia saja. Lepas tu kita namakan dia sebagai supermarket. Sebab mungkin kita nak cari daging, kita nak cari ikan dan sayur-sayuran di sana. Saya ringkaskan saja. Kelima, habitat kita ya. Habitat orang asli di mana kita nak duduk. Bila adanya tanah, adanya hutan, kita boleh buka ladang dan kita buat rumah untuk kita duduk. Nasi kita ada tempat berlindung dari panas dan hujan. Dan juga habitat kita itu adalah tempat kita mati, tempat kita menjalani kehidupan dan enggak mungkin kita akan mati di sana. Ada 5 perkara ya. Tetapi apa yang perlu kita ambil perhatian dia di sini ya, iaitu kadang-kadang orang asli ini sering disalahgunakan. Dan mungkin orang asli itu dia tidak faham bahawa dia disalahgunakan. Ya. Contohnya, kita cari sumber di dalam hutan sana tu sebab ada yang mengatakan sekarang ini menuduh orang asli memusnahkan hutan dan sumbernya. Iaitu mereka menyuruh orang asli mencari katak, mencari harimau dan sebagainya. Contohnya mencari rotan juga. Dia boleh memusnahkan hutan juga. Sebab itu saya pergi kepada orang asli, saya kata pada mereka, saya punya pandangan, saya kata, kalau boleh, kita ikut bidalan orang-orang tua dulu, saya cakap. Iaitu, kalau kita nak makan tebu, kita jangan potong sampai dia
mati. Keliru kan? Tapi yang sebenarnya maksud dia tu kita ambil tebu tu kita makan apa yang kita nak makan. Hujungnya kita kena tanam lagi. Itu maksudnya. Maksudnya kalau kita pergi ke hutan tu mungkin kita cari kalau kita cari rotan, kita ambil benihnya. Kita semai dan kita tanam balik semula. Itu penjagaan yang sepatutnya. Dan ada juga orang-orang kita yang telah digunakan untuk menebang balak juga. Ada juga pemimpin kita digunakan untuk menebang balak juga. Yang ini saya rasa kita kena pemimpin kita dan orang-orang kita kena sedar dan faham supaya orang kita tidak diperalatkan. Apabila kita diperalatkan, inilah akibatnya pihak tertentu telah mengatakan bahawa orang asli sebenarnya memusnahkan hutan dan sumbernya. Dan mereka kata mereka berjuang, tapi mereka adalah sebenarnya pemusnah. Ada juga cara mereka menggunakan orang asli. Contohnya, apabila orang asli menang kes di mahkamah, dapat contohnya 1000 ekar lah, tanah. Dan tanah itu ada lagi hutan. Sebahagian yang ada lagi hutan. Dan mereka mengajak supaya tanah itu dimajukan untuk ekonomi penduduk. Akhirnya orang asli bersetuju habiskan hutan dan mereka akan kata balik semula, orang asli sendiri tengok. Mereka sendiri memusnahkan hutan. Jadi saya minta semua rakan-rakan yang mendengar webinar kita petang ini supaya berhati-hati membuat apa-apa tindakan dan membuat apa-apa keputusan. Sebab orang selalunya mengambil kesempatan pada orang kita. Di mana kelemahan orang kita. Seperti mana yang sudah disebutkan oleh Tijah tadi, minda kita selalu develop lah kata orang tu, tetapi develop ke arah yang lain. Kita jangan lupa adat dan budaya kita sebagai panduan. Adat kita adalah panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dia adalah lebih baik. Undang-undang yang ada sekarang ini pun bagus, tetapi adalah lebih baik lagi adalah undang-undang adat kita. Undang-undang adat kita adalah untuk mengharmonikan keadaan, tetapi dia tidak mematikan orang. Kalau undang-undang yang ada sekarang ni hukuman dia masuk dalam penjara. Undang-undang sekarang ni hukum bunuh, tetapi undang-undang adat kita tidak ada yang itu. Dia mengharmonikan keadaan. Dan jangan lupa ini. Kita perlu kekalkan. Dan kes yang ada sekarang ini seperti mana yang kita tahu, sebenarnya memang dalam musim COVID ini diteruskanlah di mana-mana kampung orang kita. Dan ini memerlukan, saya nampak sikap kita sendiri lah, seperti mana yang sebutkan tadi. Sikap dan kesedaran kita itu adalah penting. Kadang-kadang, bila mereka nak ambil tanah kita, yang paling pertama ialah pembalakan. Sebelum pembalakan, mereka hantar dulu kadang-kadang orang asli masuk ke perkampungan orang kita untuk merentis, membuat lot-lot pembalakan. Yang ini kita kena berhati-hati. Mereka cuba laga-lagakan orang kita juga. Sebab yang bekerja itu adalah orang asli. Apabila kita berjumpa dengan mereka, kita akan menjadi satu pergaduhan atau perselisih faham antara kita dengan mereka. Jadi kita kena handle perkara ini dengan baik. Kena bagi penjelasan pada mereka dengan baik. Supaya mungkin mereka bagi kerjasama pada kita. Dan tindakan awal untuk membendung supaya hutan itu tidak dibalak, kawasan kita tidak dibalak, ambil tindakan paling pertama dulu. Dan mungkin sekarang ini orang kerajaan kenapa mereka susah mengiktiraf tanah orang asli? Sebab mereka rasa orang asli tidak pernah membayar cukai kepada pihak kerajaan. Tetapi sayang sebenarnya kalau pihak kerajaan membuka ruang kepada orang asli, mungkin kita boleh bekerjasama dengan kerajaan. Kita mengambil tindakan yang contohnya walaupun itu tanah orang asli, tetapi mungkin boleh mendatangkan keuntungan kepada kerajaan. Di satu kawasan itu mungkin kita teruskan budaya orang asli, tetapi kita buka ruang untuk pelancongan. Mungkin ada dari satu kawasan orang asli itu ada tempat-tempat
air terjun ke dan sebagainya. Ini pun kita boleh buat satu trekking dan tempat berkelah dan kita buka satu chalet ke. Kerajaan pun boleh dapat keuntungan. Mungkin kita boleh pelihara balik semula bekerjasama dengan WWF untuk kita letakkan balik pulih semula, ya, burung ke, binatang ke, dengan jabatan hutan ke, ya, supaya kita bina satu kawasan pelancongan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dua-dua pihak boleh mendapat keuntungan. Kita perlu pergi ke mahkamah lagi. Dan honestly, saya rasa mungkin dia boleh maju daripada sana, tak perlu terlalu bergantung pada kerajaan. Dan satu lagi saya nak sampaikan di sinilah, kita selalu mengeluh, kita selalu rasa kita ditindas sebagai orang asli. Tapi kita tak faham, ya, apa yang berlaku ini adalah di bawah politik. Kita kena ambil bahagian dalam politik, ya. Contohnya, walaupun kita masuk dalam politik, tapi kita jangan terlalu masuklah mana-mana politik. Kalau kita terlalu masuk memang susah. Yang paling penting bila sesuatu kerajaan itu dia tidak mendengar suara kita, kita ambil, ya. Walaupun satu kita ubah, mungkin boleh mengubah keadaan tersebut. Bila sesuatu kerajaan dia tidak stabil, saya yakin mereka akan cuba dengar suara kita. Itu je daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Yusri. Ya. Ya, menarik tadi berkenaan dengan tagging hutan dan juga kesinambungan dalam menguruskan sumber-sumber alam, dan juga orang asli perlu ambil bahagian dalam politik.